Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT kerana sama-sama ini masih lagi Allah Ta'ala hidup kita di atas muka bumi ini untuk menjadi saksi kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Jadi alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk berada di dalam satu program, satu forum yang kita masukkan di dalam program Hari Iqra dan Pesta Buku dari 2023. Dan untuk pengetahuan, semua forum kita adalah antara jantung kepada program kita ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung yang hadir, guru-guru dan juga para panel yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama kita mengupas topik kita hari ini, forum Iqra hari pertama. Jadi alhamdulillah bersama-sama dengan saya pada hari ini saya perkenalkan panel yang pertama, iaitu Cik Ahmad Abdulwahid bin Yahya yang merupakan ikon membaca Negeri Kelantan bagi tahun 2022. Selamat datang ke forum kita, Encik Abdul. Terima kasih kerana sudi menyempatkan masa. Dan hari kami kita kedua, Haji Hamizah bin Yusuf, Pegawai SISC Plus Bahasa PPT Ketebawi, yang datang ke atas forum kita, Pak Hamizah. InsyaAllah hasil kesan yang positif kita berikan kepada betul-betul kita. Dan kita ada salah lagi yang kedua merupakan ikon membaca keluarga yang datang 2022 Puan Majidah binti Muhammad yang ketiga pada bulan masa. InsyaAllah kerana kita sepatutnya bersama ke-11, tetapi kerana ada progres ini kita awal sedikit, jadi kita tunggu beberapa kita ni jadi awal. Jadi oleh kerana kita ni terhad, kalau kita pun mungkin ada lagi saya dulu, jadi kita awalkan. Jadi bolehlah teman-teman yang ada dalam kita ni sama-sama bergabung, ajak sama-sama yang di sini untuk sama-sama memenuhi dua yang ada pada kita ini. Kerana sebenarnya banyak yang kita akan katakan mengenai Iqra yang pertama. Kalau kita telusuri sebagai Islam, kita yakin dan semua tahu Iqra sekarang kita yang sekarang itulah wahyu yang pertama yang menghubungkan di antara Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Tanpa turun wahyu ini, maka sudah pasti peristiwa Nabi Muhammad angkat dan Rasul tidak ada. Ini menunjukkan satu benda yang penting dan utama, Iqra itu. Jadi kita nak kupas dalam forum kita ini, apakah sebenarnya Iqra, apakah peranan yang kita boleh mainkan, baik oleh sekolah, baik oleh pihak masyarakat, individu, yang perlu kita mainkan dalam menerjemah Iqra Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan kita. Suka saya beri sedikit intro lagi. Bila kita sebut mengenai Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu, lama banyak itu hanya suruhan membaca buku untuk dapat ilmu dan hidup. Sebenarnya kalau kita tengok kepada tafsiran-tafsiran yang banyak yang ditafsirkan oleh Sufi, Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa diturunkan? Kerana bacalah untuk mengenal Tuhan kita. Dan itu arah yang sebenar. Apabila manusia membaca, mengenal Tuhan melalui ilmu, melalui kejadian-kejadian yang Allah ciptakan dengan membaca itulah kita, maka di situ kita akan terjadi Iqra Bismillah seperti mana dia kehendak oleh Tuhan. Sebab itu kita tengok hari ini orang ramai cerdik, orang ramai membaca, tetapi cerdikan itu untuk merosakkan dunia. Kerana dia belum lagi Iqra Bismillahirrahmanirrahim, belum tercapai hasrat yang sebenar, tujuan yang sebenar. Jadi insyaAllah hari ini kita akan kongsikan beberapa tip, beberapa idea, beberapa pandangan kepada panel-panel kita
apakah usul-usul yang telah dijalankan, yang akan dijalankan, dan apakah yang perlu disokong oleh semua kita yang ada depan ini, sebab semua kita lah ramai depan kita guru-guru. Jadi guru-guru ni lah pembangkit untuk gerakkan kita. Dia jangan cerdik, dia jangan pandai. Nabi Muhammad itu menjadi Rasul, kita semua. Jadi untuk tidak mereka masa, saya ingin mempersilakan dulu kita yang pertama lagi untuk memberikan pandangan dulu Iqra kepada kita lagi untuk menang Najib Abdul Aziz sendiri. Ada pandangan Cik Abdul Aziz sendiri, sehingga Cik Abdul Aziz ini diangkat menjadi ikon membaca. Adanya dia semua yang cinta pada Iqra kepada kita lagi. Silakan pada kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul nas qala Rasulullah fi hadis al-Bukhari khairukum man ta'allama al-Qur'an masih yang lebih betul Foromi kita sebut itu kepada yang membahas kepada kita berkumpul pada pagi ini. Saya cuba buat santai sikit sebabnya dia kalau strict sangat takut orang panggil punya fokus dia saya cuba salah. Selain yang kita cakap juga tadi tentang kita tentang wahyu Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kali itu buat tadi kita sama-sama Iqra. Cuma saya nak menarik perhatian hadirin semua termasuk saya sendiri dalam ayat pertama yang Allah turunkan. Kata pertama Iqra, itu yang kita selalu sebut, kita kena membaca, kita membaca. Tapi kita kena ingat, selepas daripada Allah sebut Iqra, selepas itu adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kamu dengan nama Tuhan kamu yang silakan kepada Rizal. Ayat di sini kita baca silakan. Kita sekarang silakan. Jadi kita berada di MIT ini, jasa juga. Ada di sekalian. Lagi ini kalau kita berada di MIT ini, dua orang kata ini, sekalian kita, kalau kita bangun, kita semuanya adalah hasil daripada kemampuan manusia untuk baca. Itu. Tuan-tuan sekalian, bila dia dah kursi itu, satu ketika dulu, ada orang yang berfikir, dia boleh bisa, dia boleh baca. Lalu dia boleh buat sesuatu, untuk kemudian dia ada juga kemudian. Itu yang membanggakan aku. Cuma yang membeza kita orang Islam dengan Iqra orang lain. Kita tak benar. Adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kita itu minta Allah dengan nama Tuhan. Saya tahu kesini, boleh. Jadi sirah kita, saya tidak panjangkan. Sirah Nabi Muhammad SAW turunkan di Makkah. Satu pada pasir Tandus tidak ada tamadun. Yang di sebelah timur Mekah itu dan arah itu adanya Rom, di sebelah di sebelah itu adanya pasir, sebelah barat ada Rom. Yang kedua-duanya tak berbeza. Bangunan tinggi, senjata hebat, pemimpin sistem sudah ada, demokrasi sudah ada pada masa. Tanah Arab ni bangunan tak selaya pun lagi. Sebab itu berhasil. Dipanggil tak ada terus investor lagi itu jauh orang tapi orang sikit ada sedikit betul. Tapi bagaimana dengan adanya Iqra ini yang membangunkan jiwa orang Arab pada ketika itu, lalu mereka bangkit dan mereka yang membebaskan kepada pasir yang kata dulu membangun kepada Mesir. Bermula dengan perkataan Iqra dan Bismi rabbikal ladzi.
Kalau kita terima dari sudut rasional, benda ni saya rasa tak rasional langsung. Tak ada rasional. Macam mana orang Arab ni, kok tak ada asas teknologi, kok tak ada asas pemerintahan, tapi mereka yang boleh melepaskan. Dia tak ada masalah. Tak logik. Tapi bagi masyarakat Arab ni, dia bukan dibangunkan dengan ideologi. Orang Islam ini bukan dibangunkan dengan rasional. Orang Islam ini dia dibangunkan dengan akidah. Dan satu hari dia menyentuh berjari salah satu fitrah manusia, iaitu emosi. Emosi orang lebih manusia. Kembali kepada tadi, apabila kena atas motek, seruan itu disebabkan dari Allah. Betul-betul mengisi kekosongan jiwa orang, betul-betul mengisi kekosongan jiwa manusia, betul-betul mengisi keperluan manusia pada masa itu. Mereka pehek itu bukan pehek ke otak. Mereka pehek ikrok ni, pehek dengan jiwa, pehek ke pasal. Sungguh-sungguh mereka rasakan perlu kita bangkit sebagai sebuah hamba yang ada ilmu dan ada ketundukan kepada Allah SWT. Maka marilah apa sekalipun, mari seruan apa? Mari panggil untuk mereka solat, mereka solat. Mari seruan untuk tinggalkan apa juga budaya mereka tinggalkan. Turun saja ayat supaya mereka ini menjauhi Arab. Banjir antara mereka bukan ketika itu dan menjadi jiwa payah-payah. Bagi semua untuk jihad, bangun jiwa mereka dibangunkan. Bukan semata-mata kerana rasional itu pada pemikiran, tapi memenuhi tuntutan fitrah, akidah mereka, inilah tuntutan emosional mereka, spiritual mereka dipanggilkan. Jadi itu bismillah bukan lagi orang ini, bukan sekadar pada saya, bukan sekadar untuk membangunkan minda, kecerdikan masyarakat kita dong. Bukan sekadar pada untuk sedih. Hari ini kita baca, saya kasih tahu. Banyak orang baca untuk anda. Banyak orang baca, kita wayak anak kita sudah baca selepas besok. Kita wayak anak kita sudah baca supaya cemerlang pelajaran. Ini betul, betul saja. Kemudian, ini betul. Langsung tidak salah pakai perlu. Cuma tak cukup. Sebab dia kena bagi sekali habis dibutuhkan dari kita. Membawa orang kita dan anak kita tunduk kepada Tuhan. Nabi, marilah aku terus serba. Arahan, firman, satu Nabi. Kita akan bagi yang penuh rasa keinginan kepada menuntut kita. Saya rasa anak saya Alhamdulillah, terima kasih kepada rasa Cik Fikru kita. Pada saya begitu tuntas kupasannya, berjetik hati saya dan kenal dengan apa yang kita bincangkan ini. Sebab kita sebenarnya bila kita ikut kali pertama kita nak payah sungguh, kita nak tahu sungguh apa istimewa ikut. Sebab ini kita dah ada yang baca, kita semua membaca, tetapi itu mahu tidak terbentuk dengan bahan bacaan yang kita. Bagaimana saya jadi terbentuk dalam adanya ada sesuatu yang kita belum terjemahkan. Ikhraq itu dalam hati kita sendiri. Seperti mana yang disebut oleh pendek kita tadi, apabila orang itu betul-betul ikhraq bismillah, tidak dipisahkan. Kadang-kadang kita pisahkan ikhraq kita dengan bismillah. Sebab itu orang itu jangan pisahkan ikhraq bismillah. Baca Al-Quran. Bila kita cerdik, kita pandai, kita ada ilmu, kita menyaksikan kehebatan setiap benda hasil ciptaan Tuhan, maka barulah akan terjadi seperti disebut oleh saudara kita tadi, ada ilmu, ada ketundukan. Jadi hari ini sebab anak-anak ikhraq itu tidak dengan bismillah, tidak menyaksikan kehebatan Tuhan, maka ada ilmu, dia tidak tunduk, maka dia jadi semakin sombong, makin rasa diri dia hebat, makin rasa diri dia lah lebih daripada orang lain. Jadi kita nak bawa orang ini supaya kesedaran itu terbentuk, guru-guru dan anak kita walaupun mengajar matematik, walaupun mengajar sejarah, tapi dapat bawa matematik itu sampai kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita berikan. Jadi saya ini pergi kepada Puan Niza dan kita yang kedua. Puan Niza ini dia orang PPD, orang ajar PM, guru. Jadi kita nak tanya Puan Niza, meski pandang soalan guru sendiri, dan apakah yang Puan Niza nampak yang guru ni harus punya peranan untuk dibentuk ikhraq untuk dapat merasa kehebatan ini dalam setiap perkara. Terima kasih.
Rabbi syurahna sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama di sini dalam forum Iqra Wahyu pertama. Kita telah mendengar tadi panel yang pertama, Cik Dr. Razi berbicara tentang Iqra. Jadi saya juga ingin mengulas mengenai Iqra ini, bagaimana kita mendengar apa yang belajar oleh para ustaz-ustazah berkenaan dengan sirah Rasulullah, di mana Jibril datang kepada Rasulullah memeluk beliau dan menyebut Iqra ya Muhammad. Walaupun ketika itu Rasulullah tidak tahu membaca, tetapi dipaksa oleh Jibril 3 kali disebut Iqra ya Muhammad. Jadi Rasulullah menjawab dia tidak tahu membaca, tetapi masih dipaksa Iqra ya Muhammad. Jadi daripada situ kita dapat satu pengajaran bahawasanya pembinaan keadaan membaca ini mesti melalui satu paksaan. Mesti ada satu paksaan untuk membina budaya membaca. Jadi kalau tidak ada paksaan, budaya membaca itu tidak dapat kita realisasikan, tidak dapat dilestarikan budaya membaca itu. Dan itu saya ingin menarik perhatian tuan-tuan peranan Kementerian Pendidikan kita. Bagaimana pihak kementerian telah melihat bahawa budaya membaca ini perlu dipaksakan ke atas generasi anak-anak kita, generasi guru-guru dan juga rakyat Malaysia seluruhnya. Jadi dasar-dasar kerajaan antaranya kita tengok sedikitnya. Dasar yang telah dibuat oleh pihak kerajaan yang pertama dahulu tahun 1987 lagi bermulanya, iaitu dasar berkenaan dengan galakan membaca. Tahun 1987 lagi gerakan secara besar-besaran untuk memberi galakan membaca dalam kalangan anak-anak kita. Jadi tujuan dasar ini adalah untuk menggalakkan dan juga memudahkan penanaman sifat gemar membaca dalam kalangan murid-murid sekolah. Jadi untuk menanam sifat membaca dalam kalangan murid, guru sendiri perlu menanam sifat suka membaca. Kerana kita adalah guru, kita pendidik, kita yang mendorong murid kita untuk melaksanakan sesuatu. Baik, daripada situ ada juga dasar negara bagi yang disebut dasar negara bagi perpustakaan dan perkhidmatan maklumat. Dasar ini juga menyokong kehendak hasrat untuk memaksa budaya membaca dalam kalangan anak-anak kita dengan menanam dan menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid. Baik, ada dasar buku negara. Dasar buku negara ini menekankan tentang budaya membaca dan juga pemilihan buku-buku yang berkualiti yang perlu dibaca oleh murid-murid, perlu dibaca oleh para guru, ibu bapa dan masyarakat. Buku berkualiti ini akan menentukan ilmu yang ada pada kita. Dengan adanya pemilihan buku yang berkualiti ini, maka ilmu yang kita ada juga adalah ilmu yang berkualiti. Maka cikgu-cikgu, saya percaya di hadapan saya ini semua guru-guru, kita berada di pesta buku hari ini. Cikgu pandulah murid-murid cikgu untuk beli buku yang berkualiti. Jangan beli komik sahaja. Sekarang ni kita tahu ada komik yang berbentuk ilmiah kerana sifat murid sekarang ni. Mereka tidak suka membaca macam kita dulu, kita suka baca buku. Kita baca contohnya Enid Blyton. Kita tengok siri dia tu, kita pastikan kalau ada 24 tajuk, kita kena habis 24 tajuk. Tapi anak-anak sekarang mereka kurang minat jenis buku yang hanya tulisan sahaja. Jadi guru-guru bantu untuk bantu anak murid kita membeli buku yang walaupun berbentuk komik tetapi komik yang ilmiah. Ada banyak komik yang ilmiah. Contoh
saingan kongsi. Bagi mata pelajaran sejarah, murid tidak minat. Bila murid tidak minat, inisiatif dari pihak kementerian menggalakkan penulis-penulis buku sejarah ini menulis dalam bentuk komik. Dipersembahkan kepada murid dan dengan itu mereka menjadi minat membaca. Sebab mereka bukan baca tulisan sahaja, tetapi ada gambar. Jadi anak-anak sekarang ni lebih berminat dengan infografik berbanding dengan kita kata jenis buku yang hanya tulisan dari muka pertama sampai muka akhir. Okey, itu peranan kita sebagai guru. Jadi satu lagi dasar yang paling besar yang bertepatan dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula pada tahun 2013 sehingga 2025 ataupun kita panggil PPPN 2013-2025. Dalam PPPN ini ditekankan lagi dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Jadi dasar MBN MBI ini mendorong kita untuk memaksa murid-murid kita membaca. Ya, untuk menyokong dasar ini, murid-murid perlu dipaksakan untuk membaca dalam dua bahasa terutamanya, iaitu dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris. Oleh kerana itulah peranan perpustakaan sekolah memastikan murid kita mesti pinjam buku dua bahasa, buku bahasa Melayu dan juga buku bahasa Inggeris. Kerana kita tahu bahasa Inggeris akan membantu anak-anak kita ini menjadi pemain di peringkat global, bukan saja dalam negara. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk pesanan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Puan Niza di atas perkongsian. Jadi kita tengok Puan Niza duduk di PPP. Jadi tadi perkenalkan banyak dasar-dasar kerajaan yang menyentuh tertutup. Kerana kerajaan dah cuba terjemahkan tertutup dalam bentuk keilmuan. Jadi yang menggarap perkara ini, yang membentuk perkara ini adalah guru. Dasar itu hanya sebagai satu garis bawah. Contoh kita kata masak nasi goreng. Menunya macam ni, tapi yang tak garam banyak mana, tak bawang mana, bau mana tu, guru dah tentukan. Sedap nasi goreng itu jadi tak jadi, guru lah, air tangan guru. Jadi dasar yang ada, guru-guru di tempat kita itulah yang menjadikan nasi goreng itu kelas A ataupun tidak. Itulah peranan kita sebagai guru-guru dan pendidik. Kita saja guru yang ada bahasa Indonesia, di sini juga semua guru-guru yang ada di mana-mana sahaja. Jadi terima kasih. Tadi saya nak pergi kepada panel kita yang ketiga, iaitu Puan Maridah binti Muhammad. Sebenarnya Puan Maridah kita tadi memang start pukul 11, tapi oleh kerana ada yang terawal, jadi kita start awal. Jadi alhamdulillah kerap kita masih lagi detail, insyaAllah keadaan masuk. Jadi Puan Maridah merupakan ikon keluarga pembaca pendidikan tahun 2023. Kalau tuan-tuan masa tahun lepas kita bermula mencari ikon-ikon dalam negeri kita, kerana kita tahu manusia ni dia perlu punya ikon. Kerana itu Allah SWT sendiri meletakkan Rasulullah SAW sebagai kekuatan bersama. Jadi kita nak negeri Kelantan itu, kalau ditanya Kelantan maksud rakyat yang membaca, maksud rakyat yang ikut di sini Rabbika Allah SWT, tapi manakah dia punya ikut? Jadi kalau itu siapa tu? Kalau keluarga, Puan Mazidah. Jadi apa boleh kinawak Puan Mazidah ni, rumah dia, apa warga ni kita pilih sebagai ikut Puan Mazidah. Kita pergi rumah ni, kita kata sedap atas orang kita, kita berlaku sama Jawa, dia berjawab sama kita beberapa proses, tapi sangat teliti. Dan mereka kita punya ikut keluarga dan ikut membaca di kita hantar. Jadi terima kasih Mazidah kerana sudi hari ini. Jadi berbalik kepada Iqra wahyu pertama yang kita buat forum kita ini. Bagaimanakah Puan Mazidah sebagai ikon keluarga membaca membentuk keluarga Mazidah supaya kita membaca itu dengan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya rasa suara ni dia bergema sikit dah. Jadi kena struggle sikit terdengar, tak apalah. Kalau PA dia di atas supaya keras ke semua. Kalau PA dia di atas keras ke semua je. Tapi tak apa, saya cuba. Mesti ada kalau boleh PA cara bergema sana. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya tak tahu Cik Azizi apa memperawalkan sebab dia jangan bergerak sebentar. Kita pergi kepada Iqra wahyu pertama bagaimana nak implementasi atau bagaimana pengalaman saya sendiri dah implementasi yang di rumah. Saya adalah seorang masa. Saya pendidikan tertinggi saya master dalam pendidikan, master in education. Tetapi setelah berkahwin, suami saya letak syarat. Dia tak nak tangan orang lain mendidik anak dia. Dia nak anak dia dididik oleh ibu dia sendiri. Jadi dalam dan mungkin puan-puan juga berkata, oh patutlah puan ada banyak masa sebab dia kat rumah kan. Mungkin pengusian-pengusian ini boleh membantu ataupun ambil yang mana sesuai ataupun yang mana sesuai itu boleh kita amalkan lah. Sebelum saya pergi kepada bagaimana dia diimplementasikan di rumah, saya nak tambah sikit tentang Iqra Bismi Rabbik. Kita dah sebut wahyu pertama itu Iqra. Iqra itu wahyu pertama. Iqra itu wahyu pertama. Cikgu, ibu-ibu, ayah-ayah, sebenarnya wahyu pertama adalah Iqra Bismi Rabbik. Tidak stop Iqra. Dia tak boleh kita hanya stop Iqra. Betul lah kita faham kita ambil Iqra itu sebagai satu lambang, sebagai satu mengapa lambang lah Iqra itu faham lah. Tapi kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai cikgu, kita kena ambil sampai habis. Iqra Bismi Rabbik. Kita kena didik anak kita, pelajar kita membaca kerana apa? Membaca dengan nama Allah. Bila kita baca, kita semakin kenal Allah. Bila kita baca, kita semakin takjub dengan kejadian Allah. Kita semakin nak cari kehebatan Allah. Bukannya kita baca komik, kita gelak-gelak, kita santai-santai. Adakah itu Bismi Rabbik? Adakah itu Bismi Rabbik? Jadi kita kena faham dalam konsep tersebut. Iqra, kita nak ajar anak kita membaca. Membaca kita itu adalah proses dia adalah untuk kita lebih kenal Allah. Bagaimana saya sebenarnya saya rasa di semua sana masih ramai lagi orang yang lebih hebat daripada kami, tetapi Allah telah takdirkan kami terpilih untuk menjadi ikon keluarga membaca. Tapi sebenarnya tak membaca ini saya kena bagi kredit pada suami saya lah, Dr. Hisham. Dia yang mendisiplinkan, dia yang meletakkan undang-undang, saya yang menjalankan undang-undang. Dia yang banyak mewarnai anak-anak untuk membaca. Dia memang hantu buku dan dia memang ahli akademik yang suka membaca. Semenjak dalam kandungan, apabila anak apabila saya mengandung, semua anak saya mengandung, bila kandungan sudah usia 4 bulan ke atas, saya akan memperdengarkan bacaan Quran di janin. Dan kami pilih surah Luqman untuk keseluruhan pencukuran anak. Letak di situ. Sebab apa? Bila kita kata baca, Iqra, Allah tak spesifik suruh baca buku apa. Kan? Yang menunjukkan bahawa Islam ini luas, bebas. Kita boleh baca buku apa sahaja. Asalkan buku itu boleh menambah iman kita, boleh menambah kekuatan, ketakjuban kita dengan penciptaan Allah dan sebagainya. Tetapi bacaan utama Quran Islam adalah Al-Quran. Jadi itu step pertama yang kami buat. Kemudian bila kita nak mendidik anak-anak membaca ibu ayah, dia mesti dimulai dengan ibu ayah. Kan? Kita suruh anak kita baca buku. Dia tak pernah tengok pun mak dia baca buku. Dia tak pernah tengok pun ayah dia baca buku. Macam mana budaya itu akan terbentuk dalam rumah? Dia tak boleh terbentuk. Kita kena paksa. Saya faham. Saya juga ada anak berdegek-degek, tu juga kecil-kecil. Tak ada masa nak membaca. Tetapi kadang-kadang kita sebagai ibu, kita kena paksa diri kita memperlihatkan kita baca buku pada anak. Kena ada ruang masa tersebut. Sekejap pun tak apa. Kena tunjuk. Sebab saya pernah disoal oleh anak saya. Saya suruh dia, saya ajar Quran sendiri kan. Bila kita ajar Quran sendiri, anak tanya, Mama, bila baca Quran? Mama ni penat. Jadi bila anak tidur, kita bangun malam, kita pun baca Quran masa tu. Anak tak nampak. Saya pun faham, saya kena menunjukkan kepada anak, saya baca Quran. Sebab
sebagai satu bentuk pendidikan. Sebab ibu ayah, ada di kalangan ibu ayah ni yang hanya mengajar anak dan mengasuh anak, tapi dia tidak mendidik. Ini cerita panjang, kita kena cerita lain kali. Yang membezakan kita antara mendidik dengan mengajar. Okey, saya dengan sisi dulu dah, kita sambung lepas ni. Baca buku. Lepas tu persekitaran rumah kita, anak nak baca buku, mestilah kita ada sudut bacaan ataupun perpustakaan. Perpustakaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi melawat perpustakaan Encik Tuan Azmi pun tak perpustakaan saya jumpa lagi. Jadi perpustakaan itu kalau kami di perpustakaan itu kami namakan perpustakaan Imam Al-Ghazali di rumah. Dia ada rak, dan rak itu setiap anak dia ada rak masing-masing. Ada 7 orang anak, dia ada 7 rak masing-masing. Aktiviti membeli buku menjadi aktiviti bulanan. Setiap bulan anak-anak mesti shopping buku, dan dia shopping buku dia letak di rak masing-masing. Bila dia beli shopping pula, bila dia dah selesai baca buku, dan dia dah selesai baca buku orang lain juga. Dan bukan saja selesai baca buku, ini hijau suami saya ni, dia akan panggil anak, "Macam cerita dah kau baca buku? Macam bagi pengajaran dan buku apa yang kau baca?" Saya kalah dengan anak perempuan secara jujur dia tak membaca. Saya kalah dengan anak-anak. Anak-anak lebih banyak membaca daripada saya. Anak saya ketika dia berusia 9 tahun, anak ayah dia balik pesta buku, balik Syama'il Muhammadiyah yang terbaru, dia baca dalam 2 hari. Habis. Anak saya ketika 10, dia baca buku Tahafuz Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali. Ayah dia kata tak tahu baca lagi, kakak tinggi buku dulu, lagi tak faham baca. Sebab apa? Sebab environment itu sudah ada dan dia tak faham, dia boleh berbincang. Saya nak tutup sesama lepas ni yang lain tu. Saya nak tutup rangka dengan sebenarnya Iqra Bismi Rabbik itu bukan hanya mengajak kita membaca sahaja. Baca buku di sisa. Kita ada 10 buku sisa. Tetapi ia mengajak kita untuk mewujudkan budaya ilmu. Itu yang lebih penting. Budaya ilmu itu starting dia membaca. Nak mewujudkan budaya ilmu, dia mesti dimulakan dengan membaca. Mewujudkan budaya ilmu di rumah inilah perkara yang masih lagi lemah dalam kalangan masyarakat kita. Kita semua nak baca, tapi kita tak tengok balik apa yang kefahaman yang kita baca, kita bincang apa yang dia baca, kan? Jadi itu yang kita nak lebih penting. Budaya Iqra wahyu pertama ini lebih tinggi lagi itu untuk mewujudkan budaya ini. Saya rasa cukup dulu untuk pusingan ya. Terima kasih Pak Mazda di atas uraian kepada saya. Kita dapat ambil banyak manfaat daripada rekod keluarga membaca kita. Jadi sebenarnya yang diberitahu tadi bagaimana Pak Mazda menyebut Iqra Bismi Rabbik itu tak boleh dipisahkan pada satu ayat. Maknanya kalau kita Iqra saja tak sempurna. Jadi macam kereta nanti beraya. Bila kereta nanti beraya, macam mana nak bawa? Mesti ya. Bila bawa pun tak boleh. Kan? Jadi ini yang kita perlu terjemahkan dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang memang betul kita baca tak ada pun kita dapat suatu yang tajuk kita mana yang kalau yang tajuk kita kepada Allah SWT. Kita bercakap tu ya, kita bacakan sains, kita baca kita teknologi, kita tak terfikir dulu ya. Allah cipta sampai macam ni sekarang. Itu yang sebenarnya yang disebut Iqra Bismi Rabbik. Jadi berbagai keadaan, berbagai ini strategi diatur oleh Pak Mazda. Dan salah satunya yang paling mudah yang diperlukan kita tunturkan pada anak kita. Kalau kita buat baik, kita tak boleh. Dia tak baik, kita tunjuk kepada anak kita. Kan? Jadi kita guna tunjukkan apa yang kita buat yang baik supaya kita menurut itu. InsyaAllah. Jadi kita nak pergi ke rawan yang kedua untuk Cik Fatul kita sekali lagi. Cik Fatul kita sebagai ikon membaca Kelantan, dia juga ada anak dia. Dia juga ada masyarakat dia. Jadi kita nak Cik Fatul dekat kali ini. Bagaimana Cik Fatul ini boleh membentuk diri Cik Fatul menjadi ikon membaca Kelantan dan bagaimanakah Cik
dah mendidik keluarga dan masyarakat. Nah, sebab kita nak ikon kita bukan saja diri dia, keluarga dia bukan masyarakat. Dia dapat sinarkan dengan cahaya Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya Azizi. Soalannya saya rasa ada ayat saya nak share. Cuma saya apabila menyertai pencarian ikon, sekali lagi dengan orang yang dikatakan itu, asalnya saya cerita dulu dan cerita dia. Asalnya saya sebenarnya bila start fasa pertama kerja Azizi, dia pengisi dua orang, cik orang ini lah, sekolah cik tahu orang ini lah, dia pengisi, dia buka membaca kepedulian dalam buku tajuk. Masa tu sebenarnya cik Azizi, itu tu ya, saya kalah masuk. Sebab saya daripada kecil, saya tak suka masuk tanding. Saya pernah masuk tanding, saya pernah masuk dan sekolah tu masuk, tapi saya bukan passion saya untuk masuk tanding. Cuma, saya nak cerita lah. Cuma apa yang membuatkan saya gagal pergi masuk tanding, Pak Mazidan. Sebab apabila meeting daripada Pusat Negeri, PPK, Cik Azizi bagi maknik bagi rumah, dia tanya soalan, interview daripada interview video. Tak ada soalan macam-macam. Dia tengok buku kita masuk bilik Pak saya, dia tengok nama kita macam-macam. Dia ni nanya. Start daripada situ, saya tengok semangat Cik Azizi nanti. Semangat daripada pihak library ni menyebabkan saya rasa saya kena teruskan. Benda ni yang kita suka. Masa tu niatkan, ini pegang tamu tu, kita duduk kat lain, kita sama-sama siapa, kita masuk. Saya pun kami lah isi barang, masa tu saya tak ada lagi barang lagi. Setelah mengisi, datang. Ada tapi kita tahu lagi sebab masa hantar barang tu dunia lain, dia ada tempoh lagi lah saya masa tu dah kena cukupkan bilangnya dia, sehingga tempoh. Jadi, lepas tu Alhamdulillah, kilang benda. Cuma saya nak sebutkan bahawa pentingnya komuniti buku untuk kita sama-sama push forward budaya buku kita. Saya tidak percaya dalam lagi. Saya bukanlah orang terpaling dalam baca buku. Kalau bandingkan macam kita pun mungkin saya bukan dalam lagi. Walaupun dulu saya suka baca. Dulu saya tak bersatu-satu macam tu cerita. Masa sekolah kita, betul saya suka baca. Saya rasa habis buku fiction, novel di library itu saya pinjam. Sampai tak ada orang saya boleh baca pustaka sekolah. Saya tak pasal dah depan, dah jadi muat, dah jadi sampai buku barang. Oh, suka masa tu. Bandingkan dengan saya ada saya masa tu, kita berani cepat habis sampai dia pula gabung masa tu. Perannya saya juga. Situ, beberapa kita untuk baca. Masa sekolah dulu, saya tak pinjam buku. Start sekolah dulu, saya start beli buku. Saya pernah dapat beasiswa daripada kelas itu masa tu saya. Tapi duit yang ibu ayah saya bagi, saya rasa hampir setiap bulan saya pergi ke Jafar Awas. Saya sekolah di sekolah Malahia. Sebelum balik rumah saya di Aceh, saya ke Lembah. Sebelum mereka buka balik rumah tu, saya pergi ke satu Jafar Awas banyak saya biasa tu. Saya pun pergi jauh lagi masa tu. Ada satu Johan. Setiap kali sebelum saya pergi sekolah ataupun balik rumah, saya ke sini. Seboleh mungkin. Tak boleh tak tahu, tengok. Ada duit lebih tak kita simpan daripada baik saya beli. Dari start daripada situ, saya tak. Saya gaya dan punya buku, tapi mana-mana buku yang saya baca, saya pergi. Ekonomi, tidak ada duit. Beli, ada duit. Masa tu, kalau beli. Jadi saya kira ke sini. Kemudian bila masuk sekolah menengah. Tapi, saya tak baca buku. Saya dapat buku pertama saya beli dengan duit sekolah menengah ialah apa artinya saya mengenal Islam. Karangan Fatihah. Saya ambil baca buku tu masa tingkat kedua. Kita ada tu satu buku saya beli lah. Dia masuk sekolah menengah, dia masuk universiti. Saya letak syarat kepada diri saya, setiap hari mesti baca buku. Saya agak sibuk lah, masa sebab apa dengan satu kalau di universiti ni sibuk masa tu, tapi setiap malam ada program untuk mesyuarat. Kalau dalam satu malam, dalam seminggu tu, kalau satu malam tu ada mesyuarat, tak ada program, duduk saja. Kita sepuluh tak ada program. Sibuk masa tu. Tapi kesibukan itu benar-benar demikian. Tapi saya tidak salah masa itu, kita baca buku juga walaupun sedikit. Jadi sebelum itu, saya baca dan biasa, saya kata tidur di buku.
Saya tak study mana? Saya tak study mana? Saya study masalah. Jadi mana tu saya baca buku. Saya pernah masuk sekolah, bila masuk ada barrier, ada teacher sendiri, start beli buku. Jadi sepanjang itu, saya sebutnya apa yang membantu, membentuk, membuat saya dapat iPad. Mungkin, jadi benda ini ada satu investment. Cikgu-cikgu sekalian dan tuan-tuan sekalian, ini ada satu pelaburan. Untuk membolehkan pihak satu pilih saya dan mungkin dengan cikgu dah apa ni pernah sudah jadi ikon ya. Saya pernah dididik oleh mak ayah saya membaca sejak daripada saya kecil. 30 tahun kemudian baru kena ikon. Jadi hari ini kalau kita nak berbentuk budaya 30 tahun ke depan, hari ini kita kena. Bukit kita buat hari ini esok dapat hasil. Hari ini buat program forum itu esok dapat tengok 10 hari, daripada 100 hari dapat baca dah. Hari ini kita buat 10 tahun, 20 tahun akan datang lagi dah. Pertama. Kedua, komuniti. Selain dasar kerajaan cikgu itu tadi yang telah disebut tadi, saya nak sebut bahawa dalam struktur masyarakat kita ni paling besar 3 komponen besar. KJM, swasta dan civil society, NGO. Gerakan masyarakat atau pergerakan di peringkat masyarakat tersebut yang tidak terikat sama ada NGO, sama ada KJM atau swasta. Benda ini membantu. Sebenarnya sebab bila saya masuk sebagai contoh, bila saya masuk ke universiti, masa itu sudah ada komuniti-komuniti buku yang saya boleh baca. Buku apa kita nak baca, saya nak baca. Saya lagi buku Inggeris yang pertama saya baca ialah hasil saranan saya semasa minggu suatu. Disebut, kamu kena baca dulu 7 Habits of Highly Effective People. Tahun 2004 saya baca. Stephen Covey. Masa tu saya tak baca buku ini, baca buku agama. Bila saya tak baca buku bahasa Inggeris ini, saya maka bacaan kita berkembang. Jadi kita akan berdoa lebih banyak ilmu, kita akan berdoa lebih banyak info. Daripada di saya baca, setelah saya melalui segala apa itu dan baca ni teman sekalian, ibu-ibu ayah sekalian dia bukan satu benda yang dia fitrah manusia, dia bukan kita betul apa proses sama ni bukan berdasarkan rasional, bukan saya sebut tadi. Kita contohnya cikgu-cikgu beli baju, beli plate, wanita beli plate, ataupun cikgu kita beli Google, cikgu jatuh aplikasi contohnya. Kita beli itu bukan rasional, bukan sebab tubuh ini kita perlukan tubuh ini. Mula-mula sekali tak apa kita beli, sebab emosional kita. Kena ke buku ni. Tengok saya, tengok apa saya cikgu lain, kakak tubuh. Jangan bukan betul ni. Tak contohnya. Bawa rasa dia kena. Anak perlu juga. Buku pintu ni. Kena. Emosional. Cikgu datang. Tengok awak pakai sketches saya lah. Tengok saya pakai sketches contohnya. Dan saya pakai juga masuk sketches. Kita akan ni, kita ada. Tengok kawan. Ya sebab kena. Jadi kita sanggup supaya kita sebab. No. Tak kasih. Tak perlu. Kadang-kadang. Begitu kita baca macam ni. Dan kita nak menggalakkan orang untuk baca. Jadi kita oleh secara sebut. Penting kita betul-betul akan membawa kita maju. Berbuat akan membawa kita maju. Kita akan kita masuk. Dia kena ragu. Dan semua orang nak baca. Nak baca dari mana? Saya tahu kita ada beberapa kita kira. Pertama daripada orang untuk baca, kita ada nak baca sikit. Satu. Yang kedua, daripada membaca dia sikit-sikit, kita nak membaca dia banyak sikit baca. Dua golongan. Golongan ketiga, banyak membaca, kita dia menambahkan lagi genre pembacaan dia. Tiga. Yang golongan keempat adalah golongan membaca tu kita nak supaya menyebarkan manfaat pada masyarakat. Saya bagi kepada dan setiap orang itu ada approach yang berbeza. Baca ni satu saya nak sebut ni pengalaman saya juga daripada saya baca daripada sekolah luar sampai besar. Satu mitos yang kita kena buat adalah dulu betul bila kita baca buku kita tak berapa juga buku. Selagi tak ambil kita rasa dosa. Betul, betul saya buat masa sekolah ni.
Tapi bila saya start masuk universiti, semakin banyak buku kita baca, tapi masa semakin sikit. Kita cek-cek itu dan betul-betul tempat-tempat ni. Kita di buku tebal. Oh, okey, baca. Dan satu benda kena buat adalah bila kita ada buku, mungkin ada orang lain yang maaf, tapi ini apa yang saya buka, dan apa yang saya belajar. Bila kita ada buku, satu benda kita kena buka bahawa tidak semestinya kita hampir dari buku. Bila kita baca, kita rasa menarik, kita buat terus. Tapi bila satu tahap, bila dah hilang minat pada buku, maka cari buku lain. Sebab apa? Sebab kita nak mengekalkan emosional attachment kita dengan buku. Kita beli sebab minat, saya baca, saya beli. Beli juga, okey beli. Tapi bila kita baca-baca, tak ada. Kita berhenti. Emosi kita berhenti setakat itu. Tak boleh, kita kena teruskan. Habis minat kita beli orang pula. Yang ini sikit. Ya sekarang ni, munculnya sekarang ni ada buku-buku supaya buku ini. Buku ini ni pendek-pendek. Saya tak tahu contoh. Buku dia pendek-pendek ya. Produk. Saya rasa kalau beli mungkin tebal ni, sama tebal ni buku ni. Tapi insya-Allah cikgu boleh baca dalam masa saya terbuang boleh habis. Ini untuk orang yang baca nak start baca daripada awal. Jadi mudah kita baca buku yang kita minat mana-mana. Kita baca buku ni. Yang kedua, boleh kita baca buku ni. Ada mereka. Yang kedua adalah kita kena menggalakkan dia itu dengan saranan daripada kita pembinaan yang sesuai dengan dia. Macam buku yang saya baca, dia tak sesuai dengan Cik Aziz suka baca buku ni, tak sesuai. Dia buat hadis Arizal. Jadi kesesuaian buku itu penting juga. Jadi bila dia akan terjadi, dia panggil satu cycle. Kita baca buku, bila kita gaya buku, minat tu baca, kemudian rasa tak minat. Okey. Kita kena cari buku lain, minat balik. Tak suka dia pula. Minat tu yang kena jaga. Emosi membaca. Saya rasa saya setuju waktu dan ada pun kalau apa yang saya satu yang saya sudah usahakan sekarang adalah kita nak menggalakkan lagi masyarakat kita baca ni dengan memudahkan mereka akses pada buku. Sebab saya semasa di universiti ada satu kempen kita. Satu kempen di universiti saya ni, kelab yang saya masuk tu, Aruslah nama dia, dia buat satu kempen, kalau kita ada budaya buku di tangan. Masa tu saya tahu dulu dia lagi budaya buku di tangan. Masa tu saya 2007 gitu kan, dia 2007 buku. Dan saya ikut kempen budaya buku di tangan. Dan benda tu ada kempen tu dah berakhir, benda tu jadi kempen. Saya dengan isteri saya pergi mana-mana, kita mesti bawa tu. Walaupun tak baca, tapi kita bawa tu untuk menyekalkan emosi kita dulu ke buku. Kadang-kadang dia kena pakai, tak baca buku mana dia, kita pakai orang dipanggil, hari pergi air, hari pergi air, tapi buku di tepi. Lagi rasa nak baca. Jadi saya rasa budaya itu boleh kita terapkan, boleh kempen di sekolah, apa budaya buku di tangan ini. Tadi punya, dia boleh baca sikit, apa tu? Baca sikit. Jadi ini peranan, saya sebut tadi adalah peranan kita semua dalam mendidik masyarakat ini. Satu, kita nak fikir bidang ini masyarakat investment. Pelaburan yang dapat dipanggil. Kita buat hari ini, hasilnya 10 tahun. Yang kedua adalah kita kena terangkan minat. Bukan dengan minda saja, kita cari minat dia, baca buku kita. Dan yang kedua adalah dorongkan daripada komuniti. Saya persatuan, pustaka dan sebagainya, dia ni dah akan membentuk satu ekosistem. Saya nak sebut ekosistem membaca di kalangan masyarakat kita. Itu saja dulu, saya serahkan kepada Cik. Terima kasih. Macam mana cakap dulu? Ada tak istilah-istilah yang kita dengar yang mana kita rasa kalau boleh buat apa betul? Ada je buat depan kita pun, kita sendiri pun fikir buat. Tapi kita perlu ekor baca kita buat. Kerana itu dia ada ekor baca. Dia boleh keluarkan apa yang kita beri dia, dia cerita begitu macam mana pengekalan rasa. Itu betul. Sebab betul kita sebenarnya kita pilih kapal
Residen kita tak mana ada. Kalau orang ni dikit deh. Atau banyak orang masa kita kulit ni emosi kita kena. Itu je saya. Jadi buku ni pun kata tu macam mana kita ni macam kita tahu yang kita ni kita sebagian daripada kita kan. Jadi kita yang menentukan emosi tersebut. Seperti saya dah tahu tadi, baca buku tu tak maksudnya baca semua. Bila kita baca semua kita percaya buku lain. Atau bila kita rasa semua lagi tak pula. Baca pula. Yang penting buku sudah sedikit. Kita sudah tahu. InsyaAllah. Jadi saya nak pergi kepada Puan Nizam kita. Jadi Puan Nizam banyak yang kita bincang hari ini. Jadi Puan Nizam sebagai mewakili guru, Puan Nizam sendiri guru. Jadi saya Puan Nizam itu kupaskan apakah sebenarnya yang guru-guru itu untuk membantu ikut Bismillahirrahmanirrahim sekolah. Dengan aku dengar dia ada dalam dia masih lagi menyamar jabatan sebagai guru. Ada dia bikin, dia tak fikir aku ni 30 hari lagi, 60 hari lagi. Jadi sementara lagi pasca pagi, lapar, guru boleh perempuan ada masa menentukan kalau dia ikut Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sebenarnya. Baik, terima kasih kepada pemerintah. Saya ingin menarik perhatian cikgu-cikgu. Tadi moderator sebut apa dasar yang kerajaan turunkan itu pelaksananya adalah guru. Umpama apa tadi nasi goreng. Nasi goreng. Jadi bergantung kepada tukang masak. Sedap atau tidak bergantung kepada tukang masak. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru kita lakukan masak. Ya, kita lakukan masak. Cikgu semua dah. Sebab apa? Kita ni macam-macam dah. Tukar paik pun kita, tukar baki kursi patah pun kita. Betul tak? Multitasking kita ni. Semua tukar kita. Jadi tambah satu lagi, tukar masak pun. Itu peranan. Jadi untuk membantu cikgu jadi tukar masak ni, kementerian kita sangat prihatin. Ya, dia tidak membiarkan cikgu-cikgu keseorangan. Sentiasa ada bantuan. Hari ini cikgu-cikgu adalah perasmian dekad membaca kebangsaan di Multimedia University oleh Perdana Menteri kita sendiri, PMF sendiri yang turun untuk membantu, untuk menunjukkan sokongan kepada budaya membaca. Kita nak melahirkan Malaysia membaca. Bukan saja murid, bukan saja guru, tetapi seluruh rakyat Malaysia adalah rakyat yang membaca. Kalau kita tengok dalam data UNESCO, kita duduk di nombor 72 dari segi literasi. Jauh berbanding Vietnam, berbanding Indonesia, kita jauh ke bawah. Sedangkan negara kita lebih maju. Baik, jadi untuk itu saya ingin menyebut sikitlah kepada cikgu-cikgu kepada kawan-kawan PPD yang saleh tersebut. HIP cikgu, High Immersive Program. High Immersive Program ni sekarang ni musim membuat pelaporan. Kalau mana tak ingat tu, ingatkan anda. Okey, jadi dalam High Immersive Program ini, adalah satu inisiatif KPM untuk membantu secara tidak langsungnya adalah mewujudkan budaya membaca. Dan ia juga membantu cikgu-cikgu menjadi tukang masak yang lebih berkualiti. Kalau kita tengok bahan-bahannya, Cik Azizi, dalam kementerian ini kita ada satu portal yang dipanggil portal delima. Portal delima itu di dalamnya ada bahan-bahan bacaan secara dalam tadian. Itu boleh cikgu-cikgu gunakan. Kemudian ada juga dipanggil program untuk membantu bacaan ini di bawah FincoReads. Satu rakan strategik yang sangat membantu. Bahan-bahan bacaan dibekalkan ke sekolah-sekolah yang terpilih, di mana sekolah-sekolah ini akan diberi untuk ajar untuk mewujudkan sudut-sudut bacaan untuk menarik minat murid untuk membaca. Jadi, apa yang dibuat oleh pihak
kementerian ini adalah mewujudkan persekitaran membaca. Seperti mana Puan Wazir sebut tadi, untuk membaca kena ada persekitaran yang betul. Barulah minat membaca itu akan timbul. Jadi peranan kita guru, contoh diberi tetapi pelaksananya adalah kita. Untuk memeriahkan sudut-sudut bacaan di dalam bilik darjah, ya? Untuk memeriahkan perpustakaan di sekolah, itu adalah hasil daripada harapan hasil tangan diri, dan ini memerlukan kolaboratif daripada semua pihak di dalam sekolah. Biasanya kita tengok dalam perpustakaan guru PSS saja, letak soal guru PSS, sedangkan ia adalah kerja secara komuniti. Zaman sekarang ini cikgu-cikgu, selain daripada guru-guru di sekolah, perpustakaan itu juga kita boleh minta bantuan daripada ibu bapa. Contohnya kita ada Puan Nazibah yang mana tahu bagaimana cara meletak susun atur bahan-bahan itu supaya lebih menarik. Kita ada ikon, kita yang boleh berfungsi bagaimana nak suruh naiklah nak baca, naiklah nak baca. Sebab untuk kita sampai kepada tahap naiklah membaca ni susah, sangat susah. Kalau dulu kita, contohnya saya ingat saya mesin satu novel bertajuk Bila Cinta Bertasbih. Masa tu dah jadi cikgu, ya. Bila keluar novel ni, rata-rata guru hilang membaca. Sebab apa? Sebab ia disertai dengan movie, ada filem yang menunjukkan bagaimana kesedukan. Bila Cinta Bertasbih ini rupanya adalah satu, kita kata hubungan manusia dengan Tuhan, ya? Hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi di situ dia menimbulkan satu keinginan untuk membaca yang kuat. Jadi nak timbulkan naluri ini memerlukan kita sebagai tukang masaknya. Kena sentiasa menggarap kita kata kemahiran kita dalam menjadi tukang masaknya lebih berkualiti. Kemudian kita ada di bawah, saya ingin sebut sikit di PPD lah. PPD juga ada yang kita kata sebagai one stop center. Ya, dalam one stop center PPD ni cikgu ada bahan-bahan untuk pengajaran dan juga ada bahan-bahan untuk bacaan. Jadi kalau cikgu type dalam kota one stop PPD Kota Baru, cikgu akan dapat bahan-bahan yang boleh dikongsi bersama-sama dengan murid-murid. Dan ada juga video-video yang kita rakam bagaimana pihak guru-guru mewujudkan sudut-sudut bacaan di sekolah dan di pusat sekolah. Jadi itu antara peranan kita untuk mewujudkan persekitaran membaca di sekolah supaya murid-murid kita ini akan timbullah membaca dan kita kata boleh menjauhkan pengaruh gadget sekarang ini. Dan itu hasrat kita sebagai pemimpin di sekolah. Jadi itu saja saya terima kasih. Saya sama Puan Nazibah di atas guru dapat lihat begitu banyak sokongan. Sokongan daripada PPD, daripada pendidikan, daripada kerjaan pada buka masak pakai masak tu. Maka sebelum masak ada belanja tu sendiri. Tabung dia ada, buang dia ada, ada, semua ada. Cuma tinggal tidak masuk ke dalam goreng itu. Kalau kita masuk goreng, ada kedah. Kedah kan? Tahu lah sekarang ini kita panjang ini. Jadi banyak yang diceritakan tadi, katanya ada dokter begitu di semua sektor itu. Jadi guru-guru ini bunyi. Kita juga di perpustakaan kita ada ibu pustaka. Ibu pustaka itu boleh esok 24 jam sedang bercuma. Banyak gambar bacaan kita itu. Guru-guru muda untuk rujuk. Jadi saya sebut satu lagi mengenai orang tadi baca itu. Saya ingat dulu saya daripada ambil respon bersama saya. Sebelum start pulang, mereka ada kamu cerita ni. Ibu
kita ni pelajaran yang guru kita. Ada kali ni saya baca buku mengenai kaji ini. Dia kata bila saya baca buku ini saya jadi kita dah berbahasa, jadi dia bakal tergantung. Kali ini kita tahu baca buku, hari ini kita baca sendiri. Jadi kita memang baca buku jangan begitu. Jadi cara macam mana kita masuk saya itu kita gitu. Jadi menyebabkan kita ni bertanya-tanya. Dia kata contoh. Tapi buku dia banyak cerita tentang hebat berjaya di situ dalam perjalanan jatuh. Jadi di situ pelajar-pelajar ni tadi motivasi dan cara. Jadi mungkin teknik ini yang dia guna dulu. Taklah ni 3 minit atau 5 minit tak belajar dia baca buku ni tak cerita dia. Buku ni macam ni macam supaya pelajar kita tanya cikgu yang kau jadi itu mungkin jangan ada jadi begitu. Jadi cikgu itu push ujian untuk baca. InsyaAllah nanti satu hari nanti kita setakat akan buat ekor membaca Quran dulu. InsyaAllah. Kalau tu ada pula InsyaAllah kita akan cuba buat. Jadi kita nak pergi pada pemuda. Okey. Kita dah dengar tadi macam mana kita bercerita mengenai dunia sekolah yang ada dan dalam sebarang keluarga. Sekali lagi saya nak supaya pemerintah sebagai satu ibu yang apa tu kalau kita sebagai suri rumah tapi suri rumah harap pekerjaan yang paling dulu saja kita bertanya oleh dulu jadi suri rumah lah mampu menjadikan kehidupan kita untuk kerja dua yang empat mampu menjadikan manusia-manusia yang empat dan suri rumah dan jadi saya nak supaya pemula kongsi lebih banyak lagi yang boleh dikongsi bagaimana turunnya kita ini hari ini dia balik 20 juta jadi buat apa saja yang pemerintah buat yang boleh dilakukan pemajuan kita sebagai aktor di presiden kita bertemu lagi di kursi yang kedua dan lepas ni lulusan juga ya. Jadi saya tak cuba kongsi beberapa tip lagi lah, tapi separuh yang saya kongsi. Pertama sekali saya nak highlight lagi kat sini, bila kita sebut budaya membaca, yang saya sebutkan tadi kan, bacaan yang paling pertama kita kena budayakan di rumah adalah Quran. Waktu kemudian, sebelum kita baca, nak tunjukkan budaya membaca, nak baca buku tu, pastikan dulu anak-anak kita, family kita membudayakan baca Quran di rumah. Kalau kami saya nak kongsi ya, kami ajar sendiri anak-anak membaca Quran. Kami ajar sendiri anak membaca Quran. Dan dia ada 3 tahap kat rumah tu. Tahap belajar meja Iqra sampai khatam. Kemudian dia dah khatam, dia akan masuk ke tahap tahsin, iaitu memperelokkan tajwid. Yang ni dengan ayah dia lah. Yang tahap pertama yang jenis mengajar-ngajar tu berat-berat tu bukan mak dia. Bila amat dengan mak dia, lepas ke ayah dia. Bila dah khatam tingkat tahsin yang memperelokkan tajwid, dia masuk ke tahap ketiga, itu tahap tadabbur. Dia baca 2 ayat, dia tadabburi ayat. Dia baca ayat, dia tadabbur ayat. Ini juga dengan ayah dia. Saya tidak nak suruh-suruh macam ni. Sebab saya tahu ada kemampuan kita berbeza-beza kan. Tapi saya nak cerita adalah kalau boleh, kalau kita ada kemampuan, biarlah anak kita tu pandai baca Quran hasil tangan kita. Okey, kalau tak ada masa juga, sekurang-kurangnya Al-Fatihah anak-anak itu pandai hasil asbab tangan kita. Sebab setiap kali anak baca dalam solat dia tu boleh mengalir kepada kita. Jadi bacaan yang kita kena buat budaya. Ibu-ibu, cikgu-cikgu semua kena wayakkan anak-anak setiap hari wajib baca Quran. 1 muka surat boleh, separuh muka surat boleh, mengikut kemampuan. Kalau boleh budayakan yang ini, insya-Allah kita akan mampu untuk membudayakan budaya membaca tadi. Yang pertama yang kita pegang ya, budaya membaca yang pertama yang kita nak terapkan adalah anak-anak kita mesti tidak lupa Quran. Mesti mampu baca Quran. Kalau dia lepas khatam Quran, dia bukan tukar Quran, dia tak pandai baca Quran dah. Dia kena sentiasa mampu untuk membaca Quran, dan budaya ini perlu dibuat. Kalau boleh tanpa disuruh, dia baca Quran. Itu lagi tinggi. Okey. Kemudian sebagai seorang ibu, saya memang duduk di rumah. Nampak macam semua ni banyak di rumah lah.
Jadi, tetapi sebenarnya adalah masa. Saya selalu kalau pergi mana-mana, awak dia akan cerita saya tak ada masa dengan anak. Balik kerja pukul 5, lepas sibuk masak, lepas kemudian anak dah tidur. Di sini kita perlu ambil kualiti, masa berkualiti dengan anak. Saya ambil rumah, contohnya lah kan, saya jadi driver anak. Daripada rumah ke sekolah, daripada takai nak ke rumah di perempuan semua dengan kota Bayu tu, dia memakan masa 40 minit. Saat dalam kereta itulah saat untuk menjadi anak yang paling berkualiti. Sebab anak boleh gelai. Dia ada dalam kereta. Dia nak dengar, dia tak dengar ke? Masa tu lah kita nak tegur anak, kita nak didik anak. Kalau dia rutin saya, setiap kali naik kereta, petang pagi nak surat. Macam nak surat dalam kereta. Lepas tu dalam kereta tu lah kita nak tegur dia, nak apa. Jadi mesti dah, itu lagi. Jadi kualiti masa itu perlu kita ambil. Kembali kepada budaya membaca tadi, bagaimana saya nak kongsi lah ya. Family kami setiap bulan kita ada shopping buku. Biasanya kita pergi ke SMO, nak mengajar sasarannya. Apa yang dibuat? Ada dua kaedah yang kami buat. Yang pertama, bila masuk SMO, setiap orang anak dia hanya boleh membeli satu buku. Satu buku saja dia beli. Dia masuk ke kedai, dia bebas pilih 2-3 buku. Dia pilih 2-3 buku, kemudian dia letak dekat ayah dia, ayah dia cek. Yang ni lulus, yang ni lulus, ikut piawaian dia lah. Dia akan pilih satu dia yang lulus. Jadi setiap orang balik dengan satu buku. Jadi macam tu lah dia pilih. Satu lagi kaedah kadang-kadang kita yang pilih buku. Kita yang pilih buku, 3 buku, lepas tu dia pilih. Awak nak yang mana yang awak pilih? Jadi biasanya yang pertama nak banyak kita gunakan kaedah tersebut. Jadi anak-anak sentiasa tertunggu-tunggu. Kalau sebut lagi shopping buku, memang gembira sangat-sangat. Esok ni, insyaAllah dari sekolah kita bawa ke sini. Jadi seronok masalahkan kita dengan buku. Jadi kita nak timbulkan itu. Seronok dengan buku. Tetapi menjadi undang-undang dalam keluarga saya tak Allah sesuai ke tidak dibenarkan membeli komik. Kecuali komik-komik yang kita tengok bahasa dia tu tidak teruk sangat, yang ada ilmu kita bagi. Tapi dia masih tak izinkan. Jadi dia tak usah macam komik. Dia pinjam dekat perpustakaan dia, tapi bukan menjadi harta dimasukkan dalam perpustakaan kita. Komik-komik yang macam terasa tak nak. Jadi kita ada beberapa undang-undang dia. Jadi bila dia baca, bila dia beli buku, kalau tadi kongsi kita kena ada emosi membaca. Tapi saya tak tahu kekuatan dari mana anak-anak ni. Kalau dia beli buku, memang dia akan habiskan. Dia akan habiskan buku sebab syarat dia, bila dia beli buku, dia kena tulis di akhir buku ni tamat bacaan pada sekian. Dan kami juga ajar anak yang besar-besar, iaitu speed reading. Tengok buku, kalau yang dia baca berat, buku yang berat, dia speed reading. Tak perlu baca satu persatu. Dia hanya tengok apa yang penting, apa yang tak. Hasil saya punya kerja, kami ada satu konsep. Kalau sesuai yang diamalkan, iaitu kita nak melahirkan anak yang mendepani umur. Dia umur 12 tahun, tapi pemikiran dia adalah pemikiran 14 tahun. Dia umur 13 tahun, tapi keilmuan dia itu keilmuan dia sekolah rendah, tapi keilmuan dia itu keilmuan sekolah menengah. Itu yang kita cuba train anak. Apa yang sekolah saya buat? Kadang-kadang dia bagi buku, muka dimukan Ibn Khaldun. Dia bagi anak baca. Jadi tinggal sendiri. Maksudnya discuss dia. Sebab itu saya kata tadi, bukan membaca kita nak tekankan. Kalau kita sudah berada di level yang lagi tinggi, saya rasa cikgu-cikgu ni of course dia dalam level yang tinggi. Bukan setakat membaca yang kita nak tekankan, tetapi ialah membudayakan budaya ilmu. Contoh, mengalu-alukan perbincangan, melayan soalan anak-anak. Anak-anak saya sebabnya suka membaca, soalan-soalan dia pelik, menyebabkan kadang-kadang kita tak mampu nak jawab. Dia mikir, masih baiklah Alhamdulillah ayah dia tu ada kelebihan sedikit. Contoh soalan anak-anak yang umur 9-10 tahun, mama, masa tu makhluk ke tidak? Masa tu makhluk ke tidak? Jadi memberikan masa untuk kita tak baca, kita dah discuss dengan dia. Okey, mama, kalau saya buat salah,
Sekejap ni orang tanya ustaz yang baca buku. Kemudian kita dapat jawapan, kita jawab. Barulah wujudnya budaya berbincang. Dan bila wujud budaya berbincang, anak-anak tak akan segan-segan dia akan bertanya. Dia akan bertanya dan bertanya. Dan alhamdulillah bila anak-anak menjadikan kita sebagai rujukan, satu kejayaan besar bagi budaya. Bila anak menjadikan kita sebagai rujukan, anak menjadikan kita sebagai kawan, anak menjadikan kita tempat bertanya, itu adalah satu kejayaan yang sangat besar. Saya nak bagi satu rahsia yang saya perhati-perhati. Kenapa agaknya yang saya kata tadi lah, saya bukan nak angkat anak lebih, tapi tak membaca je. Kalau mak dia baca satu buku, kadang-kadang sebulan tak ada lagi. Kan? Tapi kalau anak ni, dia nak habis sebab dia beli buku baru. Dia habis. Saya perhati, alhamdulillah, daya fokus anak-anak ini dapat dibentuk sebab anak-anak saya tak didedahkan dengan gadget. Kat rumah kami ada TV, tapi rosak. Bila kami nak baiki, anak kata tak payah baiki, dia mengganggu fokus kami. Jadi tak baiki. Bila saya berceramah, baru dengan ibu bapa, peranan gadget dalam pendidikan anak. Mereka tanya, macam mana anak-anak puan ni habiskan masa pada TV dan gadget? Dia apa dia? Dia baca buku, dia main gambling, dia main kucing. Dia kemas dapur, bergurau. Dan dia attachment itu sangat kuat. Misalnya saya tangani masalah anak-anak dengan gadget ni. Dia ada satu. Saya ada dua telefon. Satu telefon pribadi saya. Satu lagi telefon yang dikongsi oleh anak-anak. Bila dia kongsi telefon, maknanya dia tidak menjadi hak milik. Jadi dia ada masa dia tu bersama dengan sesama dia tu lagi banyak. Sebab itu saya nak minta tolong ibu ayah yang ada di hadapan ini tolong perhati-perhati gadget anak-anak. Cuba buat kajian lah. Cuba buat kajian. Kurangkan sedikit kelekatan dia dengan gadget. Cuba kurangkan. Tengok apa kebaikan kita akan dapat. Saya pasti kita akan dapat banyak lagi kebaikan kalau kita dapat cut gadget dia untuk main game dan sebagainya. Anak kami akan meletak istilah tentang maaf asas haram main game. Main game kumpul otak. Orang Islam yang hebat, dia tak akan main game. Dia mungkin salah konsep ni kan, sebab bukan juga untuk para kadang untuk apa-apa. Tetapi anak lelaki saya ni, ketika dia belajar coding, dia mencipta game dia sendiri. Dia buat game. Maknanya apa? Maknanya potensi anak ni kan dulu bercakap. Kalau kita bagi dia fokus, betul latih dia, bantu dia untuk membina matlamat, insyaAllah. Sebab kita sekarang dekat tengok anak-anak kita sekarang kan, yang main gadget ni, yang main game ni, yang tak tahu fokus ni, yang membaca masa berat kan. Tapi kita nak melahirkan anak-anak yang betul-betul kualiti, itu yang tak ramai. Yang itu yang kena menjalankan, itu yang memberikan perjuangan. Perjuangan itu kita itu lah. Kalau sekarang berdoa, boleh tak berdoa, tapi tindakan kita itu apa? Jadi itulah antara benda-benda yang kami buat lagi untuk budaya membaca dan menulis. Dalam kita sekolah, kami akan buat pertandingan membaca buku di kalangan anak-anak. Perempuan dia saya ada anak ramai 7. Dia gitu. Jadi kalau pertandingan dia potong, dia sedap lah. Sebab dia dulu menengah besar, rendah besar. Dia jadi senang. Kalau anak saya dua itu mungkin lain untuk pendekatan dia. Jadi kalau kita anak ramai ni dia macam tu. Pertandingan membaca buku, bila dia baca buku, paling dia kita akan lihat dia. Dan juga unasan buku. Dia kena buat unasan buku. Sebab itu masa kita ikuti pertandingan dulu kan, anak saya yang umur 7 tahun tu buat unasan sendiri tu. Tulis saya cakap comot tu, dia tulis sendiri. Saya kata tulis sendiri, saya bagi sampel 1-2 je. Kemudian dia baca, dia unas sendiri. Jadi kita kena latih ini dan benar dia akan membenarkan ibu lah. Memang akan benar ibu kalau kita tambah benda. Memang senang kerja. Kita baca sekolah akan pergi tidur buat homework. Kita esok hantar di sekolah. Tidur homework. Tetapi di mana sumbangan kita untuk melahirkan generasi hebat yang akan memimpin umat pada masa akan datang. Kita kena ingat ya, dalam kepala kita jadi seorang ibu, kita bukan melahirkan anak yang biasa-biasa, tapi kita melahirkan anak yang hebat yang akan mewarisi dunia nanti insyaAllah. Wallahu. Terima kasih kepada kata-kata semangat dari
ibu yang ada pajak macam ini, kita nak melahirkan rumah yang hebat yang akan memimpin kembali dunia. Kerana Islam satu nanti akan memimpin dunia. InsyaAllah, lama lagi Islam akan kembali memimpin. Tapi dengan syarat kita yang ada di depan ini termasuk berada ini betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa kaedah tip yang diberi oleh Masjid ini. Kalau tuan fikir kan, apa yang dilakukan Ustaz itu? Ini seperti kita ada ekor itu, nanti sekali ada contoh dari itu. Mana yang kita fikir? Ada orang yang tadi kaya, main gaya, buat jadi orang, main gaya, membaca, dan semua kriteria yang kita letak tu ada pada tuan kita ni. Itu apa dia percaya? Satu tadi, pengira kata terik Ustaz kata yang ekor. Karena itu, sebab kita nak daerah kita semua popular apa? Jadi hari kita apa boleh dengar sendiri dan boleh cuba tengok. Kita tengok ke? Kita tengok perkara yang baik, dia akan menghasilkan hasil juga yang baik. Baik-baik kita sebenarnya masa ni terutama, tapi saya semula yang berada di sebulan sekali ke buku. Macam ni kata buku nak balik ada kita selalu tu kan. Tak boleh sebulan sekali, 12 sekali. Oleh 12 kali, 12 kali, tak boleh 12 kali. Tahu sekali pun tak betul. Itu kurang-kurangnya. Kalau baca buku tu dah ada berbayar. Dah beri. Ini pinjam. Buku dah beri secara tercuba. Dari bawah buku dah beri. Dari kecil dah ada tahu apa lagi dah kita beri. InsyaAllah. Jadi kita sejak tahun tadi masa kita ada banyak sebenarnya kita topik besar kita ni gerbang. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau ada kemana pun masa murid kita ada banyak ada lain lagi. Jadi kita akan pergi kepada orang besar dari sana kita betul dan kita kita makin semua kita bicara dan supaya penonton kita ni ada rasa emosi kita berangkat untuk juga membantu kita menjadi itu semua kita yang lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pelajari sekali lagi. Walaupun saya payah sekali, saya menyarankan kita semua kita nak menjadikan membaca seperti yang full. Bahasa modern. Jadi ini pemikiran kita biasanya kalau kita sebut baca ni, dia ada beberapa golongan. Tapi agamanya bila sebut baca dia jadi payung. Dia orang agama menganggap baca dia payung. Sebab buku payung ambil ada buku sampai macam-macam ada bahasa dan sebagainya. Macam macam-macam orang masa aku itu dengan kalipun macam-macam. Tapi saya nak menyarankan kita nak menjadikan reading itu lagi. Siapa-siapa berbuku dia orang yang ikut. Contoh ini kita tengok budaya kita tertarik dengan budaya itu supaya anak-anak kita punya tertarik. Contoh benda-benda dia ada udah sekolah. Siapa-siapa boleh berlaku beli makan dia adalah makan yang baik atau itu kan. Siapa boleh berlaku dan upload benda tu orang akan kata ni food. Cuba kita jadi budaya. Siapa orang bawa itu satu budaya itu. Untuk apa kita ada budaya besar. Kena mengubah kena lagi dorongan dan sebagainya. Saya tadi saja yang saya sebut bila Pemazina sebut tentang budaya bacaan anak ini, saya tengok gambar ibu-ibu dan ayah-ayah sini. Ada satu kajian oleh Universiti Nevada, prinsipal dia buat kajian di kalangan 70,000 rumah di 27 negara. Maksudnya kajian itu betul-betul menyeluruh. Dia sebab bagi rumah ada sekurang-kurangnya 20 buku sahaja. Tapi yang ada bagus ialah ada 500 buku di rumah, ada buku je. Tak perlu baca pun, ada buku di rumah. Dia sudah meningkatkan kapasiti yang untuk belajar 3 tahun lebih maju daripada orang lain. Maksudnya kalau anak kita turun ada satu, kalau ada di bawah waktu buku kita tu, pemikiran dia tu pun lebih. Dan macam ada 3. Aura buku. Ya, dia ada masih kaca. Boleh sebenarnya dulu.
untuk menjaga itu dia dah. Saya membaca lah penutup hari ini. Bila kita sebut budaya membaca yang kita nak bawa Encik Azizi, dia bukan tentang individu sahaja. Dia bukan tentang sekolah sahaja. Dia bukan tentang keluarga sahaja. Ia kembali atas keseluruhan komponen yang begitu banyak, termasuklah industri buku, termasuklah pembekal buku macam sebut seruan supaya beli buku. Ya, saya sangat menyarankan supaya kita pakai beli buku bukan sekadar untuk kita, tapi untuk merancangkan industri buku di Malaysia. Sebab apa kita sekarang ni, kalau ekonomi kita tersekat di middle income, ekonomi middle income, pendapatan middle income, sebenarnya kita juga terperangkap dengan middle level pembacaan. Kita payah nak melahirkan penulis-penulis yang kritikal, melahirkan idea yang novel, yang betul-betul berdas daripada Malaysia. Sebab penulis buku ni tak ada payah. Sebab kita beli buku. Jadi pakat beli untuk kita meningkatkan industri. Beli pakat beli bukan sekadar penulis, tapi untuk merancangkan industri. Bila industri rancang, buku makin banyak, kita makin banyak beli. Dia bila buku makin banyak, dia akan menjadikan budaya buku itu yang ada mudah akan melihat menjadi satu trend. Trend ini lah kita bina. Dia saya nak baca penutup satu puisi daripada satu Profesor Zaini Ijaz. Sekarang ini KSU Bukit Atakawak bekas Pancasila UTM. Jadi disebut ikon. Dia adalah salah seorang ikon saya dalam membaca. Bila saya baca buku ini mahal, 80 ribu saya. Tapi sebab kita tertarik dengan dia, kita baca dulu juga. Salah satu puisi dah. Ketika membaca, dia bertulis di Bandar Baru Bani pada 2019. Ketika kejahilan membaca mengajarkan, ketika kealpaan membaca mengingatkan, ketika kesepian membaca menemankan, ketika kesakitan membaca menyembuhkan, ketika kesedihan membaca menceriakan, ketika kebutuhan membaca menuju arah, ketika keriangan membaca menggalak syukur, ketika kejayaan membaca menganjur tasbih. Itu saja sekadar depan saya. Mudah-mudahan kita membangunkan budaya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan akhirnya membangunkan masyarakat Malaysia yang lebih insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Itu akan berasa tadi dengan membaca puisi tentang membaca. Jadi dia dah gabungkan semua tu. Gembira ada, sedih ada, sunyi ada, semua ada. Jadi itulah kata ini pernah di mana-mana saja. Dan saya ingat kalau ayah saya tu, kalau saya kecil dulu, kalau saya dia ada ingat saya tu. Semua saya pun satu hari kita jadi musuh. Tapi kita pernah jadi musuh. Jadi itu kata-kata yang dulu. Saya tak pernah diri tapi benda itu rasanya pengalaman dulu. Jadi betul lah, kita beritahu mungkin kita bisa serta dulu kembali ke itu. Itu aja saya. Jadi seterusnya untuk pemeriksaan Puan Zahra mungkin nasihat para guru dan para semua kali ibu itu saja bersama dan kita sendiri semua ikutlah kita semua guru-guru kita. Silakan. Terima kasih kepada kamu tidak akan duduk mengenai hasil kepada dia. Jadi ini datang kita kata dengan cara membaca, dan itu memang dipesan kepada kita oleh ibu bapa kita, oleh guru kita tentang hijrah. Baik. Jadi kita sebagai guru balik kepada tugas kita, tugas kepada guru tadi, sebagai tukang masak tadi, pelaksana tadi. Maka kita perlu menghasilkan murid yang kita kata wah tadi tu, oleh pelatih kata gila. Gila membaca. Untuk melahirkan murid yang gila membaca, generasi murid yang kembali minat untuk membaca. Kemahiran membaca, tuan-tuan guru-guru telah tahu. Kemahiran membaca ini perlu dicapai sehingga kepada peringkat membaca dan menakut
membaca dan menakut, di mana apa yang dibaca itu difahami, barulah mari rasa raha. Kalau kita baca tapi tidak faham, kita tak akan ada rasa raha untuk menghabiskan bacaan. Jadi sebagai guru, kita kaitkan kemahiran membaca ini, dia bukan berdiri sendiri. Kemahiran membaca ini, dia berkait dengan kemahiran mendengar. Dia ada kaitan dengan kemahiran menulis, berkait juga dengan kemahiran bertutur, ya? Dan juga kita boleh kait dengan kemahiran menulis. Apa yang dibaca itu untuk dizahirkan kefahamannya adalah melalui penulisan, melalui lukisan, dan juga melalui pengucapan. Dari situ maka saya menyerulah guru-guru untuk kita meriahkan kembali pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah. Daripada kemahiran-kemahiran ini, kita meriahkan kembali pertandingan-pertandingan pidato, pertandingan menulis karangan, menulis cerpen, menulis sajak, puisi, pantun. Kita hidupkan kembali hasil daripada budaya membaca yang kita cuba terapkan dalam kalangan murid-murid kita. Walaupun di peringkat bilik darjah, cikgu-cikgu mungkin rasa kalau tak duit sekolah tak bagi, dalam bilik darjah itu sendiri kita boleh cuba wujudkan pertandingan. Ya? Saya bawa cikgu kepada abad 21, kita ada 4 C. Kalau di Jepun dia tambah satu lagi C, iaitu competition ataupun pertandingan. Murid suka kepada pertandingan. Sebab apa? Pertandingan itu menunjukkan bahawa kita meraihkan ilmu yang dia ada, bakat yang dia ada, kemahiran yang dia ada. Jadi kita sebagai guru nak meraihkan murid, buatlah pertandingan cikgu. Hasil daripada membaca ini, walaupun untuk mata pelajaran kita sahaja, ya? Jangan tunggu orang buat secara besar-besaran. Kita perlu bermula satu langkah terlebih dahulu supaya kita boleh bantu murid-murid kita ini untuk melestarikan budaya membaca dalam diri mereka. Baik, daripada sini impak kepada budaya membaca ini tak lari daripada apa yang dikongsi oleh Datuk Akaruddin kepikiran kita, iaitu dalam menghasilkan anak yang baik lagi cerdik. Untuk menghasilkan anak yang baik lagi cerdik ini memerlukan mereka mempunyai kemahiran yang saya sebut tadi, dan mereka memahami ilmu yang dipelajari. Dari situ kita juga menyahut apa yang dibawa oleh teras utama kementerian, iaitu Karamah Islam, dalam menghasilkan manusia yang beradab, berakhlak, berintegriti. Jadi kecintaan kepada budaya membaca ini akan membawa kepada kita menghasilkan generasi yang lebih bermutu, berkualiti, dan seterusnya menjadi tiang kepada negara. Dan kita sebagai guru besar, ya, peranan kita sebagai guru sangat besar, walaupun kita adalah kita panggil sebagai hero atau heroin yang tidak dibina. Dalam bahasa Inggerisnya disebut the unsung hero. Kita menjadi hero di belakang, orang tidak nampak, tetapi kita tahu yang menjadi pengarah kita itu dulu adalah murid kita yang kita bimbing tangannya untuk mula menulis. Yang menjadi ketua pengarah sekarang itu adalah murid kita yang satu waktu dulu kita dukung kerana dia menangis datang ke sekolah. Ya? Yang berada di hadapan menjadi pakar jantung contohnya adalah murid kita yang satu waktu dulu tidak kenal wabuta. Hasil kita yang mendidik mereka berada di tempat yang tinggi sekarang. Tetapi tidak ada orang yang sebut. Tidak ada orang yang sebut. Tetapi jangan bimbang cikgu. Allah Maha mengetahui, ya, apa yang kita buat itu untuk membangunkan generasi anak bangsa kita. Teruskan usaha kita
membudayakan budaya membaca mulai dalam bilik belajar kita. Terima kasih. Inilah yang mengajar anak-anak mengajar mereka mengenal titik, mengenal huruf, mengenal tulisan, mengenal cerita. Dan yang paling penting guru mengajar anak untuk mengenal cerita. Terima kasih banyak atas usaha tadi. Dan kejadian ini mendengar sendiri, minta daripada orang lebih besar kerja buat kita untuk kita mengangkat kamu dalam membaca bersama itu. Jadi kita nak dengar daripada perasaan itu kepada ikon kamu membaca kita dan juga saya pun pernah sebut buat kita mengenal juga adalah keluarga sakinah, pemenang keluarga sakinah juga sekali kedua orang yang dapat. Jadi kita nak dengar sebagai penutupnya daripada hati daripada budaya itu kasih sayang. Yang pernah yang lebih tetapi kalau berat dengan hati buat dengan saya insyaAllah kita akan bantu Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak akan panjang sesi ini. Saya nak conclude beginilah, nak wujudkan budaya membaca bagi saya ianya bermula di rumah. Jadi rumah itu adalah medan kita. Walaupun kita ni dulu, bila kita balik ke rumah, kita ada ibu, kita ada ayah, kan? Jadi rumah itu medan kita. Kita kena dalam kepala kita, walaupun menjadi ibu itu benar, menjadi isteri itu benar, tapi kita kena ingat rumah kita itu adalah luhur pahala kita. Di situ perjuangan kita berumah. Okay. Yang kedua, saya kalau berbicara di hadapan para guru, ramai para guru, saya nak kita kalau kita boleh, kalau saya lah kan, kalau saya membaca, bila saya tulis bahan bacaan, saya sudah ada tajuk buku apa yang saya nak tulis hasil daripada bacaan saya. Jadi kalaulah kita boleh mendidik macam tadi kan, kemahiran menulis, pupuklah kemahiran menulis tersebut. Sebab tak ramai orang yang bercakap, tapi tak ramai orang yang boleh menulis. Jadi saya nak ambil kesempatan ini adalah buku terbaru saya, Pendidikan Kekeluargaan, buku yang keempat, Bangpak Butir. Saya punya misi sebelum saya meninggal, saya kata saya nak kasihkan sekurang-kurangnya paling minimal 10 buku. Jadi ada nilai lagi berubah, Bangpak. Dan saya juga membuat budaya yang sama pada anak. Kita tengok kan, tak ramai penulis yang lahir tu muda-muda. Jadi saya sudah, kami membimbing anak sulung kami itu supaya menulis. Dan doakan insyaAllah buku pertamanya akan keluar dalam mungkin dalam 4 atau tahun. Jadi kami sedang melatih dia menulis bersama dulu. Menulis bersama saya dulu. Tapi menulis itu saya kena latih. Encik Penggasi saya catatan lah. Kita melatih anak-anak kita bermula dia tulis. Catatan harian dia apa-apa, lama-lama dia akan boleh terguna menjadi sebuah buku. Kita nak anak kita nanti, penulis dia adalah nama pernah nak ingat Fatul Razi dan ayam dia. Jadi penulis muda, kita kena ada cita-cita tersebut. Jadi bila kita dah ada bayangan apa yang kita nak tulis, bila kita beli buku-buku untuk anak-anak, kita pun dah menjurus ke arah apa yang kita nak tulis. Jadi itulah saya nak begitu. Dan kita buat semua adalah kerana Allah, bukan sebab kita nak menang apa-apa, bukan sebab kita nak dipandang kita guru yang paling banyak membaca, dapat anugerah, dapat apa. Pengikrafan manusia itu adalah di dunia sahaja. Tapi yang penting adalah bagaimana kita nak membaca, kerana kita nak mengagungkan wahyu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak betul bismillah saja, khalaq. Baca sebagaimanapun, cerita sebagaimanapun, kamu tidak akan mampu mencipta sebagaimana Allah mencipta. Allah kata apa? Khalaqal insana min 'alaq. Dalam banyak-banyak ciptaan Allah itu, di wahyu pertama, Allah letak alaq. Allah suruh kita perhatikan bagaimana alaqah itu, yang kehebatan kuasa Allah itu di situ. Allah suruh kita baca lagi. Kalau kita baca wahyu pertama, sepatutnya kita ada nak tahulah konsep alaq bagaimana dan sebagainya. Okey, cukup saya kata saja. Kita semua ini semuanya dalam proses berusaha untuk mendidik kita dan juga mendidik anak-anak kita, dan proses untuk membina bagi kita supaya menjadi keluarga yang baik. InsyaAllah, kalau kita membaca, keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik-baik, anak kita akan menjadi anak-anak yang baik-baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
Terima kasih kepada Tuan kita. Nah, di atas huraian penutup yang begitu baik yang tinggal dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan tadi kami dah sebutkan kalau boleh budaya juga tulis. Dalam ayat pertama itu juga disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita bisa Iqra rabbikal ladzi khalaq. Sebut juga mengenai menulis supaya diikat tulisan tersebut dengan tulisan. Jadi banyak yang kita bicarakan hari ini juga apa yang kita masing-masing di kebakaran masing-masing diperhebatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada tujuan lain cipta kita adalah untuk menyaksikan kebenaran kehebatan yang Tuhan Allah dan Rasul Allah. Jadi saya bermohon maaf jika sama-sama dalam video ini ada kata-kata yang tidak bersesuaian, ada ayat-ayat yang salah kita guna. Jadi saya bermohon maaf juga kepada pendengar dan kekurangan apa yang saya berikan. Semoga Allah Taala memberkati Indonesia yang kelahirannya pada hari ini, penonton dan kita sendiri yang dapat terjemahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita. InsyaAllah semoga kita akan terus kepada perjuangan Rasulullah, iaitu menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas bumi yang pemiliknya bernama Allah dan Rasul akhirnya bernama Muhammad Rasulullah. Yaitu saya sudah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kepada barisan speaker dan hari ini yang dibuat oleh Tuan Moderator Barisan Cik Azizi dan kepada PKK. Kita akan melibatkan bersama Encik Ahmad Fatul Aziz dan Yahya, Tuan Encik Hamizah dan Yusuf, Pegawai C+, Bahasa Ketua Berlalu, dan juga bersama Tuan Mazidah dan juga Muhammad Haifah dan Macam Tuan yang beriklan. Satu terbuka lagi, sekali lagi yang diberikan kepada barisan channel kita pada ini, dan insyaAllah kita ambil segala manfaat daripada forum Iqra wahyu pertama yang dikongsikan sebentar saja. Terima kasih. Masih ada berada di Majlis Tunjuk boleh bergerak ataupun boleh coba berkunjung ke tingkat 2 Majlis Tunjuk untuk ke pameran Festival Tunjuk. Itu dapat 52 amin dan berbagai peralatan dan juga juara peristiwa dan mencoba di atasnya tingkat 2 Majlis Tunjuk. Terima kasih kepada semua hadirin. Kepada para murid yang ingin bersuap foto atau bergambar kenangan dengan panelis kita pada hari ini, boleh dipersilakan di depan kita utama. Nampak? Okey. Nampak juga kamera.